Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera Asia. Hari ini hari Isnin, hari baru untuk minggu baru, bulan baru Ogos 2021. Dan hari ini 2 Ogos 2021, kita telah pun berada di bulan kemerdekaan. Yes, betul. Bulan kibarkan jalur gemilang kita. Kibarkan jalur Jangan gemilang. tak kibar jalur ke. Betul. Kibar di mana-mana sahaja, sama ada di rumah, di pejabat atau di mana-mana lah. Kereta pun boleh. Dan hari ini, Okey. 2 Ogos 2021 bersamaan 23 Zulhijjah 1442 Hijriah, bersiaran seperti biasa di Bumi Kenyalang di saluran 122 Astro dan juga My TV. Dan kita bersiaran di mana, John? Kita bersiaran di My TV, Astro, baru je sebut. Kita bersiaran di TVS, TVS TVS, Facebook. saluran 122, My TV dan Astro, dan juga di Facebook Sejahtera Asia dan juga Facebook TVS. Jadi So, bolehlah John, hantarkan komen, share, Betul. bolehlah kita berinteraksi di situ. Ya, nanti kita boleh sembang-sembang sedikit Betul. lah. Boleh lontarkan cadangan, lontarkan juga komen ataupun ucapan anda. InsyaAllah ada masa kita boleh baca khas untuk anda. Dan terima kasih kepada semua yang meminati dari dulu sehingga hari ini. Setiap hari tanpa henti, tanpa jemu dalam Sejahtera Asia. Dan yang pastinya hari ini kita masih lagi berhadapan dengan COVID-19. Betul. Musuh nombor satu negara kita, bukan negara kita saja, di seluruh dunia. Betul tak? Dan Yes. John, seperti Yep. biasa, topik kita hari ini, John. Topik kita ada pada menarik. pagi ini, kita akan sekejap saja lagi, kita akan bersama dengan saudara Yam Kin Wai, iaitu merupakan seorang pengarah dan juga penulis skrip filem pendek. Filem apa ya? Filem pendek Pulang. Pulang. Nama filem tu Pulang. Filem Pulang. Yes, filem Pulang. Filem Pulang ni tak silap saya antara filem pendek yang tercalon dalam mini filem festival Ya, 2021. Mesti menarik. Jadinya hebatlah. Jadi kita mau dengarlah apa yang kelakar dan Sofia akan rakan tugas kita Sofia akan menemu bual saudara Yam Kin Wai secara maya, secara online. Ya. Kita saksikan ini. Ya, tanpa meninggalkan masa, jom kita saksikan. 大马气象局表示，我国即日起进入东北季候风季节，在这期间，预测东海岸3州、由国东部以及沙拉越西部，每天起将有4到6天的连日豪雨，降雨量有可能导致低洼地风口有干预区域灾害。 沙生啊，呢個唔知乜雞好快去，真知唔係點解會撞嚟啊？唔知做乜雞咧？突然間要講撞嚟，之前都講唔會撞呢喎。羽毛同你講乜雞事咩照咗來，都矛同係講咗雞，唉，唔梗係要試知事嘅咯，你就嚟做寫到睇到人樣嘅性格，乜雞同事都變定，講同事都冇一百轉呢，寫人樣，睇要人樣。 Okey, baik. Terima kasih kepada hos kita yang berada di studio. Selamat pagi saya ucapkan kepada penonton kita dan juga tetamu kita pada hari ini. Bersama dengan kita pada pagi ini adalah Encik Yam Kin Wai, iaitu pengarah filem Pulang. Untuk pengetahuan semua, pengarah filem Pulang telah berjaya dinobatkan sebagai pemenang untuk anugerah filem pendek terbaik kategori pelajar. Dan Mr. Yam Kin Wai baru sahaja telah menamatkan pengajiannya di National Taiwan University of Art. Cik Lornati, salah seorang daripada juri Mini Film Festival, memberikan komen mengatakan bahawa pengarah bagi filem Pulang menunjukkan tahap kematangan yang tinggi dan menjayakan filem ini tanpa menggunakan sebarang unsur drama yang berlebihan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai filem ini, mari kita mempelawa tetamu kita pada pagi ini iaitu Encik Yam Kin Wai. Selamat pagi Encik Yam. Selamat pagi. Ya. Apa khabar? Khabar baik. Salam bercakap bahasa. Untuk pengetahuan penonton kita yang berada di luar sana, Encik Yam sekarang ni berada di Taiwan ya, kalau tak silap? Ya, saya berada di Taipei sekarang. I see. Okey. Kembali kepada topik kita pada pagi ini, boleh Encik Yam kongsikan apa perasaan Encik Yam apabila berjaya dinobatkan sebagai pemenang filem pendek terbaik kategori pelajar untuk Mini Film Festival 2017? Saya rasa sangat bangga lah, sangat surprise dan menghargai anugerah ini. Sebab saya ini filem pendek dia kurang tu cerita yang sangat dramatik dan dia tak ada isu masyarakat yang sangat sensitif. So kalau boleh dapat anugerah kan saya rasa ini saya sangat lucky lah. Memang sangat lucky.
Kalau penonton ada yang pernah menonton filem Pulang ini dia sebenarnya mengisarkan tentang hubungan keluarga di antara masyarakat komuniti Cina, di mana parents menggunakan bahasa Hakka dan untuk anak ataupun generasi muda di dalam lakonan tersebut menggunakan bahasa moden Mandarin kalau saya tak silap ya. Jadi di dalam cerita ini dia menceritakan tentang hubungan kekeluargaan serta perbezaan di antara generasi muda dan generasi lama. Baiklah Encik Y, boleh juga ceritakan berapa lama anda sebenarnya telah berkecimpung di dalam industri pembikinan filem ini sebenarnya? Sebenarnya saya belajar sebelum saya pergi Taiwan belajar ini filem ini, saya belajar di Ceras dan Meskom di Hansing College. After 2 tahun kan saya pergi Taiwan belajar selama 5 tahun lah. Kalau kira-kira yang belajar ini 7 tahun. Kalau saya sudah masuk industri ini kerja untuk earn money untuk dapat duit kan, saya rasa 4 tahun juga. Sudah lama. Jadi kalau seperti yang saya tahu sebenarnya filem Pulang ini merupakan debut pertama Encik Yam ya? Hmm, yang ya ini saya punya final project di University of the Seni University di Taipei. So ini yang film pendek saya lah yang pertama. Tapi sebelum ini saya ada join orang lain film pendek yang belajar pengalaman mereka, belajar so agak bagaimana cakap ini film pertama saya tapi ada dapat pengalaman banyak di orang lain. So belajar dari orang lain. Ya. Okey. Maknanya walaupun ini adalah filem pertama Encik Yam tapi ternyata hasilnya berjaya kerana Encik Yam juga belajar daripada orang lain yang datang daripada bidang dan industri yang sama ya. Boleh juga Encik Yam kongsikan apakah genre filem kegemaran Encik Yam sendiri dan bagaimana ini memberi impak kepada Encik Yam membuat filem sekarang dan juga di masa yang akan datang. Sebab seorang ini susah nak jawab sebab banyak film yang bagus kan dia yang klasik dia tak boleh dijeniskan dengan satu genre yang paling tepat, paling very detail. Kalau nak pilih kan saya rasa black comedy ke atau road movie ke drama film ke saya suka juga. Ini pun boleh cari itu bayangan di film-film ini di dalam short film Pulang ni. So basically Encik Yam sekarang masih di dalam proses untuk mencari your own identity in the filmmaking industry lah. Okay. Jika kita bercakap berkenaan dengan filem Pulang ini, can you share what is the original concept ataupun idea that you want to portray in this film actually? Semasa saya tulis skrip Pulang ni, saya cari itu konsep dari saya sendiri lah. Apa yang saya belajar di Taiwan beberapa tahun ni dan apa perubahan saya dalam beberapa tahun ni dan perubahan tentang keluarga saya kenal ibu bapa saya dan banyak-banyak yang dari sendiri saya lah. Sebab saya pun itu generasi saya pun Cina, Malaysia Cina dan macam biasa Malaysia Cina saya belajar di luar negara. So saya rasa ini saya pun satu isu masyarakat. So saya cari konsep dari sendiri saya ya jadi Pulang ni. Oh, so basically movie ni sebenarnya inspired by true event ataupun true life story daripada Encik Yam sendirilah kan? Dekat lah. Boleh kongsikan berapa lama sebenarnya production time untuk menghasilkan filem ini dan apa cabaran yang dihadapi oleh Encik Yam dan juga tim-tim produksi yang lain? Saya rasa selama setahun lah saya start tulis skrip sampai itu boleh buat premiere. Saya tulis skrip kan 3 bulan lebih kalau shooting days kan yang shooting days kan 3 hari saja. Tapi post production sangat lama lah 4 bulan lebih. Kalau yang paling agak cabaran untuk film ni saya rasa cari pelakon di Malaysia. Sebab di filem pendek cari pelakon di Malaysia sangat susah sebab kami tak ada budget yang boleh bagi normal payment untuk pelakon. So nak cari kan susah lah.
since Encik Yang menguruskan pembikinan filem ini dari Taiwan dan perlu mencari aktor di Malaysia, how do you manage your limited resources while at the same time ensuring this production achieve the objective that you want? Termasuklah dari segi emosi, dari segi tema yang you want to portray in this movie. Ini tak ada cara yang senang lah. Ini memang sebelum buat itu keputusan kan fikir dulu. Fikirkan ini keputusan ada bantuan bagi filem tak. Ada banyak kan bantuan ini. Nah cari itu yang paling apa paling sesuai. Keputusan yang paling sesuai pelakon ini sesuai untuk filem tak sesuai untuk budget, sesuai untuk yang cari itu balance point dalam itu. Ya, Faham? ini memang cara saya lah untuk Very challenging ya, since Encik Yang sendiri pun masih student and at the same time perlu cari aktor di Malaysia. Ya, boleh explain macam mana actually you handle the apa nama tu? Memilih pelakon-pelakon di Malaysia pada waktu itu. And if I'm not mistaken, movie ini kalau tak silap shoot in last year, is it? 2019 is 2019, 2019. 2 years Okay. ago. Yeah. So how do you actually choose all the actors in Malaysia at that time? I contact the agent. Have some of the ada yang agent kan dia buat itu pelakon punya contact kan list. Saya cari list dari kawan di Malaysia. Nah, saya contact mereka, tanya mereka ada tak minat saya punya itu script untuk boleh keluar. Saya belanja minum kopi, saya buat dengan mereka, pengalaman mereka. Saya boleh dapat yang banyak itu macam itu suggestion dari mereka untuk karakter ni lah sebab dari ibu bapa yang ni karakter di ibu bapa kan saya pun tak faham sebab saya belum jadi ibu bapa, so boleh dapat pengalaman mereka saya tu happy lah. So tahun itu saya boleh cari pelakon yang sesuai. Nah, cari pengalaman yang sama dengan itu karakter di dalam. Ini pun mudah saya buat arahan dalam itu filem lah, dalam syuting. Okay. Kalau kita tengok lebih dalam lagi mengenai filem Pulang ini, actually dia punya storyline is quite simple. It's about and it's very close to the hearts of the people actually. Tapi why do you use this macam approach to narrate the language of the differences of language between generations, while at the same time bearing the burden of showing the tension of between family relationship? Kenapa Encik Yang memilih jalan cerita ini untuk menunjukkan isu-isu ni? Sebab saya rasa perkara yang amat traumatik kan dia jangan berlaku di sekitar kita. Sebab perkara yang kecil macam ni kan itu berlaku setiap hari. So dalam hubungan keluarga kan tak ada yang perkara yang sangat traumatik. So kalau saya campurkan itu storyline yang sangat traumatik kan ini story kan menjadi Irrelevant. saya tak suka lah. Ya, irrelevant dengan daily life of the people lah. Okay. Banyak-banyak scene dalam movie tersebut. Which one is your favorite, Encik Yang? Wah, ni susah nak jawab ni. Bolehkah saya jawab semua scene? Sebab saya ini Boleh. sebelum fikir kalau kurang satu pun tak boleh. Faham. How do you like actually use storytelling and also placemaking in terms of bila you memilih sebuah scene tu kan, when you choose the place and then you choose satu tempat tu, bagaimana you want to show that emotion through tempat certain places that you choose? Cara saya sangat senang lah. Saya akan membayangkan diri kan saya sebagai penonton. Kalau saya boleh faham lah, penonton boleh faham. So ini tak ada cara yang boleh cakap dengan sangat teknikal apa ke. You kena fikirkan, you kena imagine dan kamu ya audience. You nampak tonton ini filem kan boleh dapat apa. So penonton pun dapat apa lah. So ni cara saya. Oh, so basically you want to be as simple as possible lah with your movie so that people macam dia tak perlu fikir panjang sangat. It's about human relationship, it's about family tension, it's about language differences that people are going through in their daily life today, and bukannya macam satu aksi drama or satu
satu benda yang kita cannot relate to. So you are trying to make this movie as simple as possible, while at the same time trying to get to the objective and make people relate to it lah, right? Boleh Encik Yam berikan kata-kata nasihat ataupun motivasi untuk pengarah filem atau pereka filem yang lain di luar sana? Sebelum buat keputusan dan fikir 2-3 kali. Memang itu sebab kita tak ada budget banyak, so kena buat keputusan kenapa yang you kena fikir 2-3 kali. Kalau sebelum buat tu filem kan tanya sendiri kenapa nak buat filem ni, apa tujuan filem ni. Sebab kalau buat itu keputusan yang salah kan susah, akan susah. Sebab kita tak dapat peluang the same opportunities once again dengan funding yang sama, dengan tenaga kerja yang sama dan sebagainya. Mungkin Encik Yam ingin mempromosikan your movie Pulang, like how kita punya audience di luar sana boleh cari atau di mana mereka boleh menonton movie Pulang ini sebelum kita berakhir. Kalau sekarang kan Pulang akan screening di Seashore Film Festival di August. After this di Taiwan pun ada, tapi Taiwan kan saya rasa tak boleh lah sebab itu online screening dia agak lock itu VPN. So kena Seashore saja lah kalau di Malaysia lah. Tak tahu. So bagi penonton kita yang di luar sana yang berminat untuk menonton filem Pulang ini, jika anda belum lihat, anda boleh tunggu Seashore Film Festival yang akan ditayangkan secara maya, dan registration, I think they can check the registration from the website lah kan, untuk melihat semua movie-movie yang dicalonkan di Seashore. Okey, baik. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada Encik Yam kerana bersama dengan kita pada pagi ini dari Taiwan. Saya harap semoga Encik Yam lebih berjaya lagi di luar sana, dan we are waiting for your next project, next film yang lagi hebat lagi dari sekarang ini. Thank you Encik Yam. Okay, terima kasih. Thank you. Okay, bye-bye. Bye. Best short film goes to Pulang, Si Hao Feng by Yam Kin Wai from the National Taiwan University of Art. 淹追海，你啲人平時淹幾多招喎？哎呀，啲招係有追，用嚟啦，你看你用嚟啦。 University of Art. Pulang is a film that engaged me deeply and brought forth family tensions with a simple story that explored layers of buried past pains into a future that is infused with more warmth and hope for family ties. The use of the Hakka dialect by the parents enhances the disconnect oftentimes present between the older generation and the younger one. The title encapsulates the reverse culture shock that happens when one returns back to the hometown to find certain aspects to be rather alien. There's tremendous maturity and confidence in direction without resorting to any obvious dramatic tricks, and I cannot wait to see more from this filmmaker. Congratulations. Hello， 大家好，我是波浪九宫的导演。首先，我在代表剧组向米粉 Festival 表示感谢，能回到马来西亚播放一直是我们的目标。感谢米粉 Festival 给我们这次宝贵的机会。
Kembali lagi bersama dengan kami berdua dalam Sejahtera Asia. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada rakan setugas Sofia Jonathan yang dah pun menemu bual saudara Yam Kin Wai, seorang pengarah dan penulis skrip filem pendek Pulang. Dan kita nak ucapkan tahniah jugalah. Itu saya cakap tadi, bila Kan? dah senarai dalam yang terbaik ni, pasti ada kejayaan di sebalik. Tahniah kita ucapkan kerana membuat satu kata orang pencapaian yang membanggakan Ya, kita, dan terutamanya beliau juga- anak-anak Sarawak, betul tak? Betul. Dan beliau juga memenangi anugerah Best Short Film menerusi filem Pulang ni lah. Jadi tahniah sekali lagi kepada Yam Kin Wai dan terima kasih kerana sudi bersama dengan kita dalam Sejahtera Asia. Ya, betul itu. Ya. Baik, Okay, Jan. jadi Wan Alif, kita nak kongsikanlah. Kita nak kongsi macam biasa, kita akan bawakan perkembangan Sukan Olimpik. Ya, kepada topik penonton kehangatan. kita. Masih panas lagi Olimpik Yes, kita. Betul. Hari ini hari ke-12. Saya rasa 12 Ya. dan saya rasa ini mungkin antara minggu yang terakhir dah untuk Sukan Ya, betul. Olimpik. Dan kita semestilah bangga walaupun berita ini bukan satu berita yang baru tapi bergu badminton lelaki negara Aaron Chia dan Soh Woo Yik berjaya meraih pingat gangsa untuk Malaysia dan kita sangat gembira dan Betul. bangga atas pencapaian yang dicapai oleh mereka berdua. Ya, betul. Dan kedua-dua bergu ini menewaskan ataupun mengalahkan regu daripada Indonesia Muhammad Ashan dan juga Heret Setiawan pada perlawanan penentuan tempat ketiga dan keempat di Tamasya Olimpik Tokyo 2020. Betul. Dan kejayaan ini juga menyaksikan satu perkembangan yang baiklah dalam arena sukan kita. Mungkin banyak mereka sendiri tidak pun mengharapkan apa kata orang apa-apa pingat ataupun kejayaan, tetapi tuah ayam nampak di kaki tuah manusia, siapa yang tahu, betul tak Jon? Dan So itu, mereka dapat ini satu pencapaian yang sangat baik sebenarnya. Dan ada satu video tular dekat media sosial di mana dekat Semenanjung Malaysia lah satu apartmen ni apabila detik kemenangan mereka berdua ini satu apartmen menjerit bersorak. Kegembiraan. Itulah Malaysia, Jon. Itulah semangat rakyat Malaysia, tak kira bangsa, latar belakang agama, semua di belakang menyokong pasukan Malaysia. Itu yang kita nakkan. Itu yang kita nak. Dan pastikan mereka ataupun semua rakyat Malaysia terus menyokong kejayaan demi kejayaan yang pastinya akan membanggakan negara kita, Malaysia. Dan Malaysia, kalau ikutkan kita dah hampir-hampir dapat satu pingat lagi. Betul. Semalam Malaysia hampir meraih satu lagi pingat di Sukan Olimpik Tokyo apabila atlet terjun negara Nur Dabita Sabri mendapat tempat keempat dalam acara final terjun 3 meter papan anjal wanita. Dan penerjun berusia 22 tahun itu menamatkan 5 terjunan dengan kutipan mata 326.15. Hanya 17.6 mata beza di belakang pemenang pingat gangsa iaitu dari Amerika Syarikat, Krista Palmer. Jadi kita sangat bangga atas pencapaian Nur Tabita di tempat yang keempat dan ini merupakan satu pencapaian yang sangat-sangat perlu dan harus dibanggakan. Hebat, Jon. Hebat. Belum tentu lagi kita rakyat biasa ni belum sampai ke tahap itu. Betul. Walaupun bagi saya tempat yang keempat ia adalah satu kata orang tu kejayaan yang luar biasa. Bukan mudah untuk tahap itu. Beliau masih muda. Betul. Jauh lagi perjalanan beliau dan Baru 22 mungkin tahun, di Jon. Sukan Olimpik yang akan datang di Paris. Dan kejayaan itu Betul. juga, Jon, mendapat perhatian Menteri Belia dan Sukan Datuk Sri Rizal Merican, Nina Merican, dan menyifatkan pencapaian atlet terjun negara itu sebagai sesuatu yang patut dan harus dibanggakan rakyat Malaysia. Betul. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia mengucapkan terima kasihlah kerana membawa nama Malaysia ke persada antarabangsa. Dan Olimpik ni bukan tamasya yang kecil, tamasya yang boleh katakan semua. Betul tak? Betul. Olimpik adalah the best of the world. The best, only the best yang boleh sukan yang berada di kata Olimpik. orang tu semua nak masuk, kalau atlet-atlet lah semua nak sampai ke tahap Olimpik. Betul. Sebab perlu layakkan diri untuk menyertai Olimpik. Tak boleh sekali masuk. Betul. Banyak peringkat dia, Jon. The best of the best lah. Jadi itu saja antara perkembangan Sukan Olimpik yang kami nak bawakan kepada anda. Teruskan menyokong atlet Malaysia kita sebab masih ramai lagi yang ada di situ. Kita belum lagi melihat Datuk Azizul Hasni Awang. Belum lagi melihat Pandelela Rinong. Betul. Dan ada lagi beberapa sukan yang akan melibatkan pasukan Malaysia. Jadi teruskan sokongan kita. Ya, dan kita harap ada lagi pingat sebelah sini. Betul. InsyaAllah. Itu yang kita masih burukan. Daripada kehangatan Olimpik, kita beralih kepada vaksinasi kita. Yes, betul. Rakyat Malaysia kini dah semakin sedar, semakin banyak yang rasa tanggungjawab untuk mendapatkan vaksin mula apa kata orang
Pentinglah. menusuk di hati. Pentinglah Betul. sebenarnya tu. Kepentingan Vaksin memang vaksin ini. penting. Dan ini berlaku di Kelantan. Yes, Sultan betul. Kelantan buka Istana Balai Besar sebagai pusat pemberian vaksin PPV. Yes. Dan Sultan Kelantan Sultan Mahmud V melalui pengelola Istana Diraja Kelantan Datuk Tengku Jaafar berkata istana ini satu-satunya di Kelantan dibuka bagi melaksanakan program pemberian vaksin memasuki dua fasa. Selepas fasa pertama sejumlah 350 individu menerima vaksin Sinovac pada Jun lalu. Yap. Kata dia juga, John, fasa kedua pula dilaksanakan selama 5 hari berturut-turut bermula Ahad semalam dengan 2,000 individu menerima suntikan vaksin jenis Pfizer secara berperingkat. Jadi, Kata Sultan Sultan Muhammad V, iaitu beliau menitahkan agar rakyat Kelantan dan di luar negeri terus dan ambil vaksin untuk mempertahankan imun badan dan juga memastikan kita tidak dijangkiti oleh COVID-19. Dan baginda juga memuji rakyat Kelantan yang mendaftar untuk mendapatkan vaksin. Dekat di hati rakyat kan Sultan kita. Yap. Memang satu berita yang gembira lah untuk rakyat Kelantan. Untuk ada lagi sebuah pusat pemberian vaksin yang cukup gah dekat yalah kalau dapat masuk istana nak ambil vaksin kan. Bukan semua orang boleh masuk istana. Betul. Tapi sekarang Sultan Kelantan buka istana untuk rakyat. Pergi vaksin masuk istana. Betul tak? Ya, jadi itu dari Kelantan. Sekarang kita nak balik pula ke Sarawak. Dari Kota Semarahan, tak silap saya. Orang Kota Semarahan, orang Asajaya. Okey. Baru-baru ini pemuda bersuara lunak dari Sarawak yang tular sehingga ke Indonesia. Sehingga namanya dipetik atau dilamar oleh penyanyi tersohor Indonesia iaitu Melly Guslow. Betul. Wow. Dan bukan itu saja, beliau juga mendapat perhatian daripada Menteri Tourism, Minister of Menteri Tourism, Pelancongan Seri. Datuk Seri Hajah Nancy Haji Shukri yang sempat berkongsi dekat Facebook yang mana tengah scroll Facebook tadi terlintas nama Bob Yunus, kacak suaranya, kagum dengan bakatnya dalam nyanyian. Kami difahamkan beliau berasal dari Asajaya Semarahan. Ada rezeki kita jumpa padanya. Ya betul. Dan Datuk Seri sendiri merupakan ahli parlimen P200 Batang Sadong. Bangga ya. Si jauh daripada kampung kami juga bah. Mau juga ya. Mau juga lah. Okey, selain daripada Datuk Seri Nancy, siapa lagi yang mendapat perhatian? Yang mendapat perhatian daripada penyanyi dan juga komposer ternama Malaysia, Ajai. Juga Ajai sampai Ajai sendiri mendengar cover daripada Bob Yunus ini berulang kali dan berhasrat untuk audition Bob Yunus ni sebagai seorang penyanyi bila PKP dah selesai nanti. Betul. Wow, bestnya. Jom cobalah cover-cover, mana tahu dilamar oleh mereka-mereka yang terkenal ni. Lambat lagi. Tapi kepada anda yang mungkin belum lagi menyaksikan video Bob Yunus, boleh saja cari dekat, saya rasa dah tular lah dekat media sosial, dekat TikTok, dekat Facebook. Type saja Bob Yunus, boleh saksikan video Bob Yunus menyanyi. Dan semalam John, saya sempat melihat satu satu komen daripada penyanyi tersohor juga Indonesia, Enmesh Kamaling. Wow, sudah mendapat perhatian Enmesh Kamaling. Wow, hebat tu, meremang bulu. Tapi nang kacak tak suaranya? Nang padu, nang best. Itu belagu penyanyi kita. Kebanggaan negeri Sarawak, dan dia pernah berkata dengan saya dia nak harumkan nama Sarawak. InsyaAllah boleh. No problem Dan kita cuba usahakan juga untuk dapatkan beliau masuk dalam sejahtera Asia. Ya, betul. Kita cuba yang terbaik. Jadi okeylah. Jadi itu saja antara perkembangan yang kami nak kongsikan kepada anda, dan selepas ini seperti biasalah kita akan masuk kepada berita-berita yang lagi serius topiknya. Betul. Lagi serius dan lagi harus diberi perhatian, dan kita mulakan dulu dengan mengenai pentangguhan mesyuarat khas Dewan Rakyat ataupun Parlimen. Hari ini sepatutnya mereka sambung bersidang, tetapi atas nasihat Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, selepas penilaian risiko berikutan peningkatan kes dikesan di Parlimen sejak hari Isnin yang lalu, Parlimen akan ditangguh selama 2 minggu. Itu kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob selepas mendapat lebih 70 kes positif COVID-19 dikesan hasil saringan dilakukan membabitkan ahli Parlimen dan pengiring mereka yang juga kontak rapat. Jadi kita doakan agar sesiapa yang berada di Parlimen pada ketika itu, semua kontak rapat yang bertugas ataupun bertugas di Parlimen supaya negatif lah. Kita tak nak lagi nombor ini terus meningkat, dan kita nak
kes positif di Malaysia ni terus turun. Dan kita tahu sidang Sidang khas parlimen. Khas parlimen ini memang hangat, tetapi sehangat-hangat sidang jangan lupa tentang SOP kawalan kediri kita. Okey, betul tak? Betul. Yep. Dan kita teruskan kepada perkembangan COVID-19 di Malaysia dan juga di Sarawak. Yeah. Baik, semalam Malaysia mencatatkan pertambahan sebanyak 17,150 kes baharu COVID-19 sekaligus membawa jumlah keseluruhan kes sebanyak 1,130,422 kes sejak pandemik bermula di negara ini. Berdasarkan jumlah kes baru, negeri Selangor masih penyumbang tertinggi dengan kes harian sebanyak 6,326 kes, diikuti Kuala Lumpur 2,086 kes dan Kedah 1,511 kes. Dan mengenai jumlah korban sebanyak 160 lagi, pertambahan kes kematian baharu dilaporkan menjadikan jumlah kumulatif kematian kini 9,184 kes. Dan kita nak kongsikan juga bilangan kes sembuh. Terdapat kini setakat ini seramai 925,965 kes sembuh dicatatkan selepas 11,326 kes sembuh dilaporkan semalam. Dan untuk perkembangan COVID-19 di Sarawak, Wan Alif, silakan. Ya, terima kasih John. Dan Sarawak semalam merekodkan 578 kes baharu positif COVID-19 dan ini menjadikan jumlah kumulatif kes bertambah ataupun meningkat kepada 77,306 kes. Daerah Kuching kekal merekodkan kes tertinggi iaitu dengan 317, diikuti Serian 65, Sibu 29, Samarahan 23 dan juga Baut 20 kes. Daripada jumlah kes harian tersebut, 18 antaranya yang bergejala, manakala 422 tidak bergejala. Masih membimbangkan kita dan ini termasuk dengan 6 kes import iaitu saringan terhadap individu yang pulang dan masuk dari negeri-negeri di seluruh Malaysia. Dan besar harapan kita agar benda ini kita dapat tetapkan, dapat amalkan SOP-SOP dan juga kawalan kediri. Harap kita sihat sentiasa. Dan selepas ini kita nak belajar, John. Betul. Belajar bersama dengan yang pastinya Cikgu Azila, ilmu matematik semudah ABC. Kacang aja ya. Betul. Dan selepas ini ialah Wan Alif akan bersama dengan Cikgu Azila dan saya akan undurkan diri dan kita akan jumpa lagi di esok hari. Esok saya akan bersama dengan Gas. Jadi kita akan berehat sebentar, kan? Kembali selepas ini kembali bersama dengan Wan Alif dan juga Cikgu Azila. Jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Bersama kita bersatu hati, budaya dan bangsa. Tak kira siapa, kita duduk semeja. Ini tanah kita, ini tempat kita. Ayo anak muda, kita terus pansang seperti kenyalang di angkasa terbang. Negeri aman damai, Sarawakku sayang. Sudah tiba, misi dan visi pasti kita teruskan bersama. Bagi kebangkitan belia negeri tercinta, ekonomi digital, saranan CM kita. Satu hati, satu jiwa, satu rasa, satu bangsa. Semangat anak Sarawak tidak kira di mana-mana. Bumi kenyala, kebanggaan kita di mata dunia. Demi Sarawak ku serahkan segalanya. Apa yang pandai-pandai mana Sarawak, si pandai Sarawak. Sampai New York Mia kita nang bermandai. Jangan dicabar anak Sarawak. The World Heritage for Sarawak.
Botnya. Terima kasih kerana bersama kami di Sejahtera Asia. Maaf ada gangguan teknikal sebentar tadi. Tidak apa. Kita semangat sebenarnya sebab bersama-sama di set ni kita ada Cikgu Azila. Dengar tekmaknya mudah ya, kacang ya, senang ya. Okey Cikgu Azila, Assalamualaikum, selamat pagi Cikgu. Waalaikumsalam. Oh, semangat hari ni Cikgu ya? Semangat. Dah macam lawyer saya tengok. Ni Cikgu ke lawyer? Lawyer matematik. Lawyer. Okey Cikgu, so hari ini seperti biasalah sebelum saya nak cakap ataupun nak suruh Cikgu Azila ni berkongsi idea-idenya yang mudah dan kacang ABC tu, saya nak baca juga komen-komen daripada Facebook Sejahtera Asia. Okay. Kita ada daripada Isma Hazmi yang say hi. Say hi balik lah kan orang. Dan kita ada juga Alia Rugaya. Hello. Siapa Siapa di talian? Siapa di talian? Nicole ke apa? Okey, Cikgu Azila. Dan kita ada Muiz Amatli. Ada good morning juga. Dan semua yang memberi komen, lontaran komen, terima kasih. Dan Cikgu Azila, teruskan dengan pengajian yang mudah, senang. Iya. Hari ni kita nak ulang kaji balik. Ulang kaji? Saya rasa saya last masuk cikgu bila ya? Kan minggu lepas ada kan? Ada? Okay, ulang kaji balik dan ini insya-Allah dianya akan memberi sesuatu kepada ibu-ibu dekat rumah. Sebab sekarang ni ibu-ibu tengah menjadi cikgu disiplin. Dia juga jadi hal ehwal murid. Dia juga jadi cikgu mat, cikgu BI, cikgu BM, semua mak-mak jadi cikgu kat rumah. Betul cikgu. Dan saya haraplah interview cikgu akan datang. Bolehlah tengok dia. Tengok ibu bapa kita ni boleh ambil sebagai cikgu terus. Diorang dah hafal dah formula-formula ni. Okey, jom. Untuk mengurangkan mak-mak dekat rumah jadi harimau, jadi naga dekat rumah. So kita nak tolong sikit ni untuk penolakan yang biasalah. Kadang-kadang kita nak bawa anak-anak ni untuk bayangkan nombor ni macam mana, tak melebihi daripada jari, mereka ada masalah. Jadi saya nak bawa semula topik ini dalam perkongsian kita pada pagi ini. Contoh 11 tolak 9. Lepas ni saya akan teruskan dengan tolak lain, tolak nombor-nombor lain. Bukan 9 saja, kita sekalikan pada pagi ini. Okey, kalau 12 tolak 9, harap masih ingat lagi lah. 13 tolak 9. Lepas tu apa lagi? Kita cuba. Harap adik-adik kat rumah ingatlah. Bukan saya. Haziq, bukan dia. Okey, Haziq, Hidayat, siapa lagi? Isma, Irdina, Muiz tadi masih ingat tak semua ni? Siti Salma Selamat. Dari Selangor. Selangor tengok kita. Lagi Selangor. Okey. Now, yang begini saya dah bawakan sebelum ini, iaitu kalau tolak 9, ingat dia ada syaratnya tau. Bukan semua, jangan semua nak tolak 9 guna cara ni. Dia ada syaratnya, iaitu mesti nombor itu belas. Itu sahaja boleh. Kalau 23, 43, lain caranya. Nanti saya akan kongsikan. Kalau belas, tengok nombor berbelas-belas ni tolak 9. Kita cuma perlu tambah sahaja yang di atas ni. 1 tambah 1, 1 tambah 1, 2 lah. Cuba cek balik, betul kan? 11 tolak 9 itu 2. Lepas itu, 12 tolak 9, kita cuma perlu tambahkan 2 ni dengan 1. Bila ditambah, dia akan jadi 3. Same goes to this one. Tambah sahaja jadi 4. Tambahkan sahaja jadi 5. Tambahkan sahaja jadi 6. Macam itu. Mudah. Betul tak? Wan Alif, kalau dulu kan masa sekolah, masa darjah 1, darjah 2, kalau nak ni buat ni 15 tolak 9, betul tak? Kita keluarkan jari. Semua lepas itu nak keluarkan kasut lagi, tambah 5 lagi kaki. Kan? Tapi macam ni kalau dulu sekolah, saya kira guna batang, potong-potong macam tu. Lambatlah kan. Okey cikgu, kita nak rehat sebentar cikgu. Haus geruk. Kita kembali selepas ini. Tetap bersama kami di Sejahtera Asia. Okey.
Masih ingat tak? Itu yang Cikgu Azila cakap, formula-formula dia yang mudah dan juga senang sekali. Betul tak Cikgu Azila? Iya. Dia betul, tapi kita mesti practice make perfect kan? Ya, hari-hari practice. Ya. Okey, yang ni saya bawakan yang ni balik. Kalau 11 tolak 9 dan 12 tolak 9 sudah, apa kata? Saya dah potong, dah padamkan ni. Kenapa saya padamkan? Kalau bukan tolak 9. Kalau tolak 9 tadi senang. 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, 3. Kalau tolak 8, macam mana? Kalau tolak 8. Kalau tolak 7, macam mana? Kalau tolak 6 dan nombor-nombor seterusnya macam mana? Saya pernah kongsikan sebelum ini, iaitu nombor-nombor ni dia ada kawan dia, ada gereknya lah. Ada gereknya. Nombor-nombor tu ada gereknya. Okey, now kalau 9, kawannya 1, 8 kawannya 2, 7 lawannya 3. Bukan lawan, kawan. Kawan. 6 kawannya 4, 5 kawannya 5. Dan seterusnya samalah, terbalikkan sahaja. Okey, mengetahui mereka ini ada kawan-kawan. Jadi mereka sini sebenarnya akan ditambah dengan kawan mereka kalau belas tolak. Okey. Belas tolak 9. Kan saya dah cakap 9 kawannya 1. Betul. That's why dia tambah dengan 1 tepi ni. Okey, kalau 8 kawannya bukan 1 jealous kawannya 9 kelak punya tambah dengan 1. Tak boleh. Dia harus tambah dengan 2. Kita letak kat tepi ni lah. 3 tambah 2. 3 tambah 2. 3, 1, 2, 5. 5. Okay. Seterusnya, kalau 14 dengan 7. Okey, 14 tolak 7. Ingat, ini 7. 7 kawannya 3. Kalau 3, 4 ini tambah dengan 3. Okey, 4 tambah 3? 7. Tak perlu keluarkan jari sampai 14 Si perlu perlu. Tengok ni je. Okey, now 6 kawannya 4. Bila ini tambah dengan 4. 5 tambah dengan 4, kena keluarkan jari tak perlu kan? Tak perlu. Senang mudah kacang. 5 tambah dengan 4 dapat 9. Itu macam. Hebat cikgu ni. Hebat cikgu ini. Cikgu ini dia punya aura kehebatan luar biasa. Modern sedikit. Modern lah. InsyaAllah kita harapkan yang ni boleh membantu student kita, boleh membantu mak-mak yang menjadi harimau sekarang ni kan. Biar dia jadi harimau jadian. Harimau jadian mereka di biar rumah sana. Biar dia jadi miau-miau sikit kat rumah kan. Kalau miau tak miau okey lagi, jangan harimau sudah. Okey cikgu. Nak saya tunjuk lagi. Okey. Berlala rasanya. Okey. Kalaulah nombor-nombor begini siapa tulis tambah ni tadi? Wan Alif ke tulis tambah ni? Ini tolak lah. Siapa tulis ni tadi? Kita nak uji. Siapa dah? Bagus dia orang ni. Ini tolak. Siapa tulis ni tadi? Saya tulis tolak ni tadi. Ada orang tukar. Haziq tukar kah? Hidayat kah? Mungkin kawan ada. Alif. Saya tadi iklan tadi saya tukar. Okey, saya nak tunjukkan lagi yang ini belas tolak 9, tolak 8, tolak 7, tolak 6. Mananya soalan sentiasa tanya yang belas-belas. Contohnya ada yang tanya dengan saya, cikgu, kalau 23 cikgu, tolak dengan 9, mana boleh 2 tambah 3? Okey, dia kata macam tu. Mana boleh? Memang tak boleh pun. Siapa ajar? Siapa ajar? Siapa saya mengajar macam ya. Okey, yang saya ajar adalah belas tolak 9. Jadi bila nak digunakan ini, kan 3 tolak 9 kan tak boleh. Okey, bila tak boleh, again kita memang perlu pinjamlah dekat sini. Pinjam daripada 2, ini jadi 1, ini jadi lupa. 13. Ini jadi 13. Ya, 13 betul. 13 tolak 9 barulah kita guna ni. Yang tambah ni tadi. 13 tolak 9, ingat kalau 9 tambah je 3 ni dengan 1. Jadilah 4. Di sinilah dia digunakan. Kan menjadi tak? Dia dah jadi belas-belas tu boleh lah. Dia kena jadikan belas-belas dahulu. Faham. Okey. Boleh? Boleh. Mudah. Tambah satu lagi cikgu. Tambah satu lagi. Okey. Saya nak tambah lagi satu soalan. Kalau soalan dia besar sikit je besar tak banyak besarnya. Okey. 7. Besar 1, tak apa. 7, 4. Berapa berapa dah letak? 48. 48. Okey, jom kita tolak. Kalau kita tolak
4 tolak 8 tak boleh. Tak boleh. Tak boleh kan? Bila tak boleh, kita kena pinjamlah. Pinjam lagi. Ini jadi 6, 6. ini jadi 14. 14. Again, di sini barulah dianya digunakan. Dah jadi belas baru boleh. 14 tolak 8. Ada tak? Ada tak? 14 Kalau 14, kalau tolak 8, 8 itu kawan dia adalah 2. Gereknya tik 2. Ya. 8 gereknya 2. Jadi 4 tambah 2 dapatlah 6. Manakala 6 dengan 4 tu biasalah. 6 tolak 4, 6 tolak 4, 2. Betul tak? Betul tak? Betul, Okey. betul. 1 pergi ke bawah. Okey. Itu dia mudah sebenarnya apa yang Cikgu Azila kongsikan hari ini agar menjadi satu pembelajaran yang terbaik untuk ibu InsyaAllah. bapa di rumah Ya. dalam sesi PDPR kat rumah sana. Walaupun Ya, jadi betul. rimau, jadi warden, jadi cikgu disiplin, PDPR tetap kita jalankan untuk ilmu anak-anak dan penerimaan anak-anak kita agar mereka tidak terlepas silibus-silibus dan juga ilmu-ilmu yang penting demi masa depan mereka. Dan kita berada di penghujung rancangan. Seperti biasa ada pantun sedikit. Kampung Santubong banyak pantainya dari gunung ke daratan rendah. Sejahtera Asia tetap bersama-sama mengeratkan hubungan sesama kita yang amat indah. Okey, saya Wan Alif dan juga Cikgu Azila mengucapkan terima kasih dan juga sampai kita berjumpa lagi daripada inspirasi kita cetuskan inovasi. Assalamualaikum dan bye-bye.